Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tuan-tuan, kali ini saya buat satu video, tapi sebelum tu saya bagi tahu dululah apa uh, video-video yang saya ambil dari YouTube ni. Sebenarnya bukan tujuan saya nak uh, komen pasal tuan punya video ni atau individu dalam video. Tapi memandangkan apa yang individu dalam video ni berkata, apa yang dicerita dalam video dia orang sama dengan siapa-siapa yang saya jumpa lah. Uh, jadi saya nak ulas uh, keadaan dan apa yang kata-kata yang dikeluarkan, bukan individu dalam video ni. Kerana individu dalam video ni saya tak ada hak untuk mengatakan dia tak betul atau tidak kan. Sebab ini masing-masing punya pilihan. Pertama, saya nak macam iyalah kita sedang buat react video lah. Okey tuan-tuan. Jadi sebersikit saya beritahu tentang orang yang macam ni lah. Tapi yang ini nama dia Lepat lah. Ni semua orang kenal dia. Tengok Lepak Official. Dia punya subscriber pun tengok sampai 15,600 orang. Satu ni baru lagi ni view. Jadi saya nak beritahu tentang beberapa perkara. Jadi orang ni dia memang selalu cerita tentang hakikat makrifat lah. Ramai peminat dia. Mengenal diri, apa semua, mengenal Tuhan. Satu yang saya nak tanya, dia memang dia kenal Tuhan betul. Sebab saya tak dapat peluang jumpa dia. Ataupun memang tak ada rezeki lah nak pergi merantau jauh-jauh nak pergi jumpa dia kan. Tapi kawan yang saya betul berjumpa, orang-orang yang boleh bercakap seperti dia ni, tak ada pun sebenarnya bila kita counter balik kan. Sebab dalam video-video dia orang ni, yang menyanyi tu pro kepada dia. Dan tak tahu apa benda yang dia cakap. Kan? Okay, kita cuba dengar. Tapi antara video ni tak ada kena-mengena pun apa yang dia cakap. Cuma nak beritahu, nak tunjukkan video saja. Macam tu lepas tak betul. Kalau lepas tak ikut aku tak betul. Jadi mereka tak tahu, dia kata hampa nak bagi jadi ramai. Dan dalam satu surah tu kata pula mereka yang mengikut yang ramai di atas muka bumi ni adalah yang mudah disesatkan dari jalan Allah. Bukan. Okey tuan. Jadi kalau kita nak tahu tentang dia ni atau orang-orang yang macam ini, memang satu kelebihan dia orang ni memang pandai bercakap lah, kan. Dia petik ayat Quran ni, dia petik sana, dia petik sini kan. Lepas tu dia tafsir sendiri. Jauh lebih lah. Dia memang dia cakap pasal Quran ni, dia translate dia. Kan? Yang dibaca terjemahan tu je. Okey. Jadi, apa yang saya nak sampaikan ialah orang-orang yang macam saudara Lepat ni memang ramai tau. Yang orang yang bertanya ni pun biasalah orang yang nak bertanya lah. Dan bila orang tanya maknanya orang yang tak tahu. Okey, kita cuba tengok sebelah sini. Okey, sedikit sedutan. Proses. Ada kalanya datang dengan protes. Ada dalam datang dengan distance. Dia ukur berjauh. Dia ni macam ni, dia ni macam ni. Dia pun Tengok. Dia pandai jawab. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dia cukup pandai. Memang petah bercakap. Tapi apa yang maksud saya ialah apabila ilmu tu yang kita ada, kita guna untuk kita, apply untuk kita. Tapi orang-orang macam Lepat ataupun yang
claim diorang ni hakikat dan makrifat ni, karakter dia sama lah. Sama. Yang saya jumpa ni sama. Tak boleh stick satu topik. Tak boleh nak apabila kita kita betul-betul bertanya dengan dia, memang dia out. Sebab apa? Benda dia orang akan hilangkan fokus kita pada topik yang asal. Dia akan lompat ke satu topik. Okey, cuba tuan tengok yang ini kan. Okey. Dia ni, saya bukan nak tunjukkan rambut panjang dia ni. Tapi dia ini juga kehebatan dia macam saudara kita lepat ni lah. Saudara lepat ni. Ataupun orang-orang seperti lepat yang saya biasa jumpa. Tahu? Yang ini. Cuba tuan-tuan dah boleh bayangkan dah. Tengok ni pun dah tahu. Memang kalau dia lebih baik daripada tuan-tuan dan lebih baik daripada orang-orang macam lepat ni. Dia ni tak campur orang, tak campur apa. Dekat sini. Dia yang ini dia kata balik-balik dia kata itu ustaz fiqh, ustaz ni apa serang dia apa. Sepanjang video yang saya tengok yang cuba attack dia ataupun yalah dalam video tu memang serang dia lah. Tapi tak pernah saya tengok atau dengar ustaz tu membodohkan dia, menghina dia. Tak ada. Sebab ustaz-ustaz ni fakta, lawan dengan fakta. Tapi dia kalau bolehlah tuan-tuan tengoklah. Ni banyak video ni tengok. Dia counter balik diri dia. Dia belasah ustaz-ustaz ni semua. Dia cakap bodoh, orang orang fiqh apa ni label-label orang ni. Cuba tengok ni apa. Itu lah apa tu. Macam ni ke? Letak tajuk pun taik babi. Kan? Jangan busy body lah. Macam marah kan. Ni hakikat marifat kan. Apa ni? Kata hakikat marifat. Kata dah macam standard dah macam wali. Dia punya cakap tu tak ada satu benda dalam dunia dia tak boleh jawab. Dia punya pusing. Pening kepala kita lah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita pergi ke sini balik semula kan. Tuan-tuan rasa pernah jumpa tak orang-orang macam ni? Baiklah. Saya tunjuk satu video. Sebentar. Bukan. Yang ini. Okey. Kalau Allah Akbar. Mana pula ni? Baik tuan-tuan, kita sambung video ini. Okey, apa pendapat tuan-tuan tentang video ini ya? So the me resides in this as me, is residing in all of that as me, so that me through this me talking to me. Okey, tuan-tuan. Macam mana? Itu apa? Hakikat marifat tak? Tuan-tuan cuba sendiri fahamlah. Tu daripada siapa tu cakap tu? Kan? Jadi apabila orang-orang yang macam lepat ni yang seangkatan dengan dia, apabila
dia bila dia cakap ni, dia petah. Sebab tak ada orang yang betul-betul dapat sebab yang lain tu bertanya tentang apa yang nak ditahu, tapi tak ada yang maksudnya mencabar apa yang dia tahu. Tuan-tuan faham Maksudnya kebanyakan yang bertanya hanya bertanya apa yang diorang belum tahu. Tapi bila dia berjumpa dia tak berjumpa lagi dengan orang yang ingin tahu apa yang dia tahu tu. Macam bunyi falsafah pula ya. Okey. Dia ni tuan-tuan tahulah, orang-orang macam ni yang saya jumpa memang cukup pandai bercakap. Okey. Tapi apabila dia bertemu buku dengan ruas, contoh ini kan, Dr. Kamili ni jumpa dia, dan doktor ni yalah doktor lah, tuan-tuan boleh cek latar belakang Dr. Kamili ni. Bila si lepat ni berdepan dengan dia kan, apa dia? So, kalau abang-abang dah nak sembang pun kita sembang lah. Pasal lagi, yang tengok. Itu bukan dalam semayang, itu sebelum semayang. Pasal apa dia, bila saya kata yang dikatakan Khairul Lim, pasal apa dia bila tak dekat orang yang... So, bila kita orang tak menjadi hadis kalau tak ada mampu. Tuan-tuan perasan tak? Panjang pula dia nak cakap kan. Tapi masa berdepan dengan orang ni, dengan doktor ni, kenapa dia tak cakap macam tu? Ni selepas kejadian Dr. Kamili ni berjumpa dengan dia. Kan? Seperti saya jumpa orang yang mengatakan diri ni makrifat ni. Kan? Tuan-tuan boleh cari video pertemuan antara Dr. Kamili ni dengan dia. Dia carut dengan doktor ni. Doktor ni niat dia nak faham apa yang dia faham dulu. Tahu, maknanya doktor ni menganggap saudara lepat ni sebagai case study. Doktor ni nak kaji dia lepat ni. Apa yang dia tahu tu sekarang doktor ni nak tahu dulu. Belum dia tanya apa-apa saja. Tuan-tuan boleh cari ni, dia punya video dia ni. Jadi orang-orang yang macam ni pun sebenarnya macam tu. Dia tak ada, dia tak boleh, apa dia kata, dia tak ada stand untuk lawan betul-betul buku dengan ruas dengan ni. Dengan ayat Quran, dengan hadis, dengan apa semua, dia memang akan, orang-orang macam ni akan hilang punca. Saya dah tengok video dia lah. Ustaz ni, si Dr. Kamili ni, sikit pun tak ada cakap apa-apa dengan dia yang boleh mengugat apa yang dia tahu. Baru cuma nak tahu dia. Akhirnya, dia cabut macam tu. Kan? Pandai dia cakap. Tapi kenapa kau tak cakap depan Dr. Kamili tu? Kenapa kau cakap dengan orang yang tanya kau ni? Tuan-tuan nampak tak? Saya sekarang ni bukan pertikaikan apa yang dia tahu. Sekarang masalah dia, reaksi dia ni. Ni yang orang yang claim sebagai orang hakikat makrifat ni, macam ni lah akhlak dia sebenarnya. Bukan dia seorang tau, ramai. So, boleh saya katakan 99.9% yang saya jumpa, inilah dia. Tak kira tua, muda, berjanggut. Bila nak buka bab tasawuf, bukan hakikat makrifat, ni akhirnya bila kita
betul-betul serang pada core dia, teras dia, ni dia akan jadi macam ni. Sama dengan si Ustaz Wan Nizam tu. Dia boleh keluar, dia kata bongok, bodoh. Tuan-tuan pergilah cari mana-mana YouTube ustaz-ustaz ni. Tak ada kata bodoh. Ini yang mengatakan ilmu tertinggi ni punya akhlak tak boleh tahan dia punya tu. Astaghfirullahalazim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey. Contoh lagi satu. Dia kata dia sesatkan nak pergi Sungai Petani tu. Sebenarnya benda ni, benda yang kita sembang ni sebenarnya. Tuan-tuan nilailah sendiri apa dia cakap kan. Yalah, benda hari-hari cakap benda ni, dia tukar tambah lah banyak-banyak kan. Lama-lama dia faham lah, dia fasih lah bila pada cakap-cakap macam ni. Okey, kita tengok lagi antara karakter yang saya maksudkan ni kan. Bukan ni. Okey. Ni untuk janggut ni kan. Tengok apabila dia ditemu bual dengan betul-betul yang mahir tentang agama, tengok dia kata apa. Lepas tu dia pula kata syariat tak boleh bertembung dengan hakikat. Macam mana tak bertembung tu bab I'tikad, dia bukan segi bahasa. Syirik di atas i'tikad, bukan di atas bahasa. Bukan di atas bahasa. Saya tak boleh terima di atas bahasa. Kerana di atas i'tikad. Ni yang dibanggakan oleh segelintir geng kumpulan yang klaim tasawuf hakikat makrifat ni. Ni. Tengoklah. Ni. Apa nak cakap lagi tuan-tuan? Ni contoh dia lah. Maksud saya bukan serang dia. Saya nak beritahu kebanyakan yang saya jumpa yang klaim yang ada ilmu tertinggi ni macam ni lah. Dia rupa dia nak special kan. Dia nak berupa sesuatu. Ni yang belum lagi ni. Yang jenis pakai cincin. Pakai ada. Macam-macam karakter ada. Ni salah satu lah tu. Ni saya ingat ni orang yang berbeza ni. Okey. Ini yang datang ni. Yang sebelah sini semua ustaz-ustaz yang betul-betul belajar. Bila orang tanya dia sudut bahasa, terjemahan apa semua, dia tak boleh jawab. Ni. Lepat ke apa ke orang yang saya jumpa semua memang tak boleh jawab. Sebab selama ni dia berbual ataupun menyampaikan kepada orang yang tak tahu. Kan? Memang dia tak boleh pergi punya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, baik tuan. Ini satu lagi ya. Ini biasa saya jumpa juga macam ni, tapi bukan dia lah maksud saya. Okey tuan, kita dengar. Allah Ta'ala dia tunggu cakap kau. Tepat. Suatu tahap apa mustawa tu bukan tepat Allah. Allah tak bertepat. Tepat baginda Rasulullah di luar pada dunia. Di luar dunia ni. Di luar garis dunia, di luar sepadan dunia. Makhluk pun tak lagi. Siapa dia makhluk? Jibril tu. Rasulullah makhluk kau. Jawab situ. Kalau makhluk pun 1%, 90% tu ketuhanan pada baginda Rasulullah. Dan mukjizat yang berlaku atas dunia ni baru 1%, 99% di akhirat.
Jadi saya sudah dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Share, pakai share belakang. Saya tak nak masuk balik apa yang saya dah ceritakan berulang kali sebelum ini. Marah betul kan? Ni Astaghfirullahalazim, ya Allah. Ini ke hakikat makrifat ni? Ni label mana ni? Hakikat makrifat label mana ni? Cuba beritahu saya yang tak pandai ni kan, pada orang-orang yang tak pandai macam saya ni. Macam ni. Tu belum lagi yang banyak video-video lagi yang mencabar orang sana orang sini, mufti dia cabar apa semua. Bila berdepan dengan bersemuka, tak berani dia. Untuk pengetahuan tuan-tuan, saya sendiri pernah berhubung dengan orang yang dalam video ni. Dia pakai nama, kalau dalam Facebook, pencuri Baghdad ni. Saya cakap dia masa tu dia makna berlawan mesej dengan saya dalam Facebook. Tapi saya cakap dia, kita buat video call. Buat video call, dia tak berani. Saya pernah dengan dia ni, saya pernah buat, saya cabar dia buat video call dengan saya. Berkali-kali saya cakap dengan dia, tak pernah dia nak buat dengan video call dengan saya. Saya ilmu tak tinggi, tapi ialah kita nak tahu asal-usul cerita dia ni. Tapi situ saya cakap, ilmu ni sebenarnya untuk apa? Untuk apa? Untuk baiki diri ke untuk bangga diri? Itu masalah dia sekarang. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi kita kembali kepada situasi yang berlaku pada Lepat dan Dr. Kamili ni. Jadi saya pun selalu berdepan dengan orang-orang yang macam Lepat ni. Dan akhirnya jadi macam ni. Saya bukan maksudnya pertembungan antara syariat dan hakikat ni yang dia orang selalu bangga-banggakan ni. Dia tak boleh terima. Bukan. Saya nak cerita tentang dia punya kesabaran dia. Daripada mana ni datang ni? Kalau tuan-tuan perhati video-video dia ni, dia sini jawab apa masalah dia ni sebenarnya. Dia dah jawab dah. Akhlak dia apa? Cuba cek. Wan Nizam, dia sendiri jawab karakter dia. Dan dia tak perasan yang itu sepatutnya bukan ada pada orang yang dikatakan ada hakikat dan makrifat. Jadi tuan-tuan, saya ingin beritahu sekali lagi, bukan niat saya nak condemn Lepat atau tadi Tok Janggut tadi dan si pencuri Baghdad tu. Bukan, sebab dia adalah sampel kes yang saya nak cuba sampaikan. Sebab yang orang yang saya jumpa selalu tak dapat saya rakam. Saya pun tak ada telefon yang baik untuk rakam video perbualan saya. Jadi saya minta maaf pada Lepat, pada Wan Nizam, pada pencuri Baghdad, pada Tok Janggut, kerana mengambil video-video dia sebagai contoh untuk saya sampaikan poin saya. Jadi sekali lagi saya minta maaf. Dan tuan-tuan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.